forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kawamet tentang isu pemimpin MCA tidak puas hati Presiden diberi jawatan tak sepadan. Saya baca sikit. Antara mereka ialah bekas naib Presiden MCA Ting Liang Ke yang merasakan kedudukan itu tidak sepadan dengan Satahwi sebagai Ketua Parti Komponen BN yang secara lazimnya diberikan jawatan Menteri. Mari kita dengar respon daripada Datuk Kawamet. Dia akan tak komen macam biasa. Kadang sekarang ini saya melihat bahawa Datuk Presiden UMNO Zahid Hamidi begitu terbuka hatinya. Dia hadir dalam mesyuarat agung MCA baru ni. So secara betul serang dia kata sebab sekarang ni Presiden MCA dia tak ada jawatan ahli parlimen biasa lah. Ahli parlimen dua orang dalam MCA. Iaitu satu Datuk Sri Wee Ka Siong, satu lagi Datuk Sri Vijit Singh. Satu daripada Air Hitam, ahli parlimen Air Hitam, dan satu lagi ahli parlimen Tanjung Piai. Jadi jiwa besarnya Datuk Zahid Hamidi ni dia kata kalau itu keadaannya, dia tak boleh melantik sebab yang melantik jawatan apa semua tu terpulang kepada Perdana Menteri. Jadi apa yang adalah kapasitinya, dengan itu dia mengumumkan bahawa Datuk Sri Wee Ka Siong selaku Presiden MCA dilantik sebagai pembantu khas kepada Datuk Zahid Hamidi yang menyentuh soal-soal aspek perniagaan warga Cina. Lebih-lebih lagi sekarang ni kita banyak berdagang dengan negara Cina dalam halal. Dan saya rasa Datuk Zahid melihat bagaimana kemampuan Datuk Sri Wee Ka Siong ini memberi penjelasan kepada pemimpin Cina hingga mereka bersetuju untuk melabur dan menyediakan tempat untuk halal di sana. Jadi cuma sayang ni ada pula pimpinan-pimpinan dalam MCA tak bersetuju. Bawah-bawah dia lah. Ini biasa dah tu. Jadi saya sesambil jadi antaranya saya lihat macam-macam bekas naib presiden tu T Liang Ke. Dia kata seolah itu sebagai penghinaan. Saya kata tak sepatutnya begitulah. Saya punya pendapat macam inilah. Kita sekarang ni dalam keadaan berkongsi kuasa. Kita mempanggil berkongsi kuasa ni maksudnya kita punya ahli parlimen kita MCA 2. Lepas tu ada Sarawak, Sabah lah apa semua campur-campur kita ada 30. Dia orang ada 82 campur dengan Sabah Sarawak lagi. Jadi keadaan 30 ni pun kita ada menteri dekat berapa orang lah? 7-8 orang tak silap saya. Kita ada timbalan menteri. Jawatan ni semua dah diisi. Jadi makna kata lantikan tertentu ni boleh buat. Jadi kena faham kita bukan dominan, ataupun kita bukan kontrol kerajaan ataupun putrajaya. Dulu tingkat pejabat Perdana Menteri tu tingkat 4, tingkat 5 tu kita kontrol. Sekarang ni kita duduk bawah tingkat tu. Jadi setakat mana biasalah bila kita duduk nombor 2. Bila kita dalam mesyuarat pula ni ada amanah, ada PKR, semua kepala otak dia orang ni semua dulu bukan berbeza dengan kita, sangat berbeza dengan kita. Jadi sekarang ni kita baru kongsi dengan dia orang. Jadi bila kongsi, jadi kita kena faham lah, kita kongsi kuasa. Dan satu lagi, kita bukan kontrol kerajaan ni. Yang penting ni kena faham kita bukan dominan. Dan saya percaya kadang-kadang isu yang remeh-remeh ni sama-sama kita ni, dalam adik-beradik kita ni, kita bersama dia orang dalam parti-parti perpaduan. Tapi sebelum kita pergi mesyuarat, kita sama-sama kita ni pakat-pakat lah kita. Dan yang pentingnya MCA ni, kalau gendak begitu, pastikanlah warga Cina menyokong MCA. Itu penting. Kalau kita cakap macam tu, kalian akan rasa terguris. Tapi itu realitinya. Itu realiti. Jadi makna kata apa sumbangan MCA? Kalau kita cakap macam tu, tak cantik lah. Jadi makna kata setakat ada 2 kerusi. Lepas tu orang panggil MIC pun ada 1 kerusi. Jadi kita pakat-pakat, kita pun tak pernah mempertikaikan you ada berapa kerusi. Masa kita bagi lawan dulu, dipahamkan bagi dekat hampir 12 ke apa? MCA 15. MIC pun juga ada belas juga lah. Jadi hasil keputusan itu dapat 1, MCA dapat 2. Jadi waktu kita dah set baik apabila kepala otak Perikatan Nasional bodoh, apabila Agung tawar ke bodoh Kong tak mau join. Apabila tak mau join, kita berada dalam kerajaan. Kalau kita duduk dalam bangkang, apa satu habuk pun tak dapat. Betul tak? Jadi bila duduk dalam ni, kita sama-sama
keluarga Barisan Nasional. Jaga nama baik keluarga Barisan Nasional, tunjukkan kepada rakyat, bukan saja di ayat hitam ataupun Tanjung Piai, tunjuk hak lain-lain. Buat macam mana di mahkota kita buat kerja apa semua pakat-pakat. Jadi nanti ada peluang kita dapat lebih pada kerusi, kita bolehlah minta lebih apa-apa yang patut. Ataupun kalau kita boleh kontrol kerajaan akan datang, tak apalah. Jadi untuk ketika ini sepatutnya MCA kena buat kerja, tunjuk kepada pimpinan dalam keluarga Barisan Nasional dan juga keluarga kerajaan perpaduan ni, MCA sekarang lebih baik daripada MCA yang lalu. Betul. Bagi saya lah Zamir, sebab itu saya katakan, nampak gayanya mereka lain tak nak kerja, hanya nak kerja jawatan. Bukan nak buat memberikan. Saya begitu je. Betul lah. Saya rasa bila tak dapat jawatan, marah. Jadi maksud dia contoh senang lah. Dalam persidangan MCA baru ni yang Datuk Seri Zahid pergi. Kalau Datuk Seri Zahid buat senyap tak umum pelantikan apa kalian nak boleh buat? Kalau dia tak cakap apa, mana kata dia tak umum apa, dia tak lantik apa, likision apa, dia tak lantik. Tak ada cerita ni tiba ni bagi pun salah, tak bagi pun salah. Jadi kacau. Kacau. Sebab saya kata, bagi saya nampak lah kadang-kadang bukanlah MCA persih. Ada kawan-kawan lain. Sebab itu saya kata ini yang membuatkan gerhana di hati rakyat. Rakyat mengundi mereka sebagai ahli parlimen, ahli Dewan Negeri, menghantar mereka dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keyakinan dan kepercayaan. Anda tolonglah perjuangkan soal kami di parlimen. Tapi apa yang jadi? Jawatan dia tidak. Tak dapat jawatan, ada yang mengajuk, kemudian tu. Ini Ustaz Zamir, dia tengok ke sidang parlimen baru ni. Tak, itu yang maksud dia macam abang kata tadi. Rakyat hantar kita. Baru kemarin, tak silap saya Bung Mokhtar kot daripada Sabah. Cerita pasal satu rakyat di Sabah. Dia ambil cerita tu, dia kongsi dalam parlimen, dia minta tolong. Jadi makna kata cerita rakyat pilih, kita suruh duduk parlimen. Tiba-tiba kita di parlimen nak riuh pasal bising tu, bising ni. Jadi dia tak ada kena mengena dengan rakyat. Tak ada kena mengena dengan rakyat. Tengok, saya bagi contoh. Dia bagi contoh, sahabat saya yang juga Setiausaha Agung, PAS, Datuk Taqiyuddin. Ini juga ahli-ahli parlimen, terutama sekali daripada Barisan Nasional, harus ambil serius. Barisan Nasional, Perikatan Nasional. Ni Barisan Nasional. Saya nak sebut dia Perikatan Nasional, tetapi daripada Barisan Nasional kena ambil serius sebab rakyat tengok. Sebab inilah yang ada pihak-pihak tertentu cuba meracuni, terutama sekali penyokong bosku, penyokong Datuk Zahid, penyokong Barisan Nasional, MCA, MSC, cuba meracuni secara tak langsung. Baru ni 2 hari sebelum tamat hari Khamis, yang berhormat ahli parlimen Kota Baru Taqiyuddin, dia cakap tu betul, iaitu tentang addendum. Perintah tahanan rumah, dia nak bangkitkan benda ni. Dia rakyat di bawah ataupun pencucuk jarum di bawah duk tengok, nampak. Awang panggil apa ni YB daripada Perikatan Nasional memperjuangkan bosku. Pemimpin Barisan Nasional kena faham ni. Buatlah cara sekalipun kena menjuarai benda-benda tentang isu rakyat kan, itu isu yang dekat dengan hati rakyat. Sebab di kalangan Barisan Nasional juga ataupun yang kata penyokong setia Barisan Nasional, Datuk Seri Najib, saya pun penyokong setia. Saya nak kata kalian rapat, saya pun boleh gagah lah juga rapat. Tapi satu ayat pun saya tak pernah dengar Datuk Seri Najib cakap, ni penyokong nampak dia orang tak buat kerja untuk aku duduk dalam ni, hampa lawan Zahid. Dia tak pernah sebut. Hampa lawan Barisan Nasional, baliklah kita sokong Perikatan Nasional. Dia tak pernah sebut. Sebab dia kata yang penting bukan jaga saya, jaga parti. Sebab dia sebut selalu dia parti man. Dan begitu juga dengan isu terbaru ni, iaitu tentang abang saya kata tadi Sabah, Sarawak. Kebanyakan ahli-ahli parlimen ini kalian cuba perhati betul-betul. Sabah, Sarawak. Dia orang cakap pasal rakyat mereka. Ni apa semua. Ini kita kadang-kadang pergi sana, minta maaf lah bang, kawan kita juga. Datuk Seri Syahidat. Lagi dia buat berlawak bodoh. Di parlimen ni politik lah. Kira rakyat dia baik lah. Kalau rakyat kena kat kawasan saya, kena berlangkung. Jadi maksud dia di sini, masalah Arau ni saya rasa selesa apa. Makna kata rakyat di Arau ni selesa ke tak selesa?
Tak pernah saya dengar satu pun, tak tahulah kalau saya terlepas pandang. Masalah rakyat diarau, dikangat, di padang besar. Mana kata 3 parlimen je perli. Tak pernah pun Syahidan duk cakap ni peruntukan ni macam mana ni, saya dengar suara macam ni, lagi suara perempuan. Apa ni? Lawak patut-patut boleh lah, tapi bila isu rakyat, isu apa sekarang? Isu harga, isu beras, isu tak ada beras, tak ada minyak. Cakap lah benda-benda. Tak, bagi saya satu je ni Saudara Zamel. Saya semalam pun saya cakap, kemarin juga saya cakap. Kadang-kadang dia orang ni faham, dia tahu ke dia orang ni wakil rakyat. Kadang-kadang dia orang ingat parlimen tu Panska dapat 400 lagi yang macam tu. Lepas tu bagi ada setengah ahli parlimen, saya tak tahu lah sejak 2022 sampai ke hari ni ada 2, 3, 4 orang ni sekali pun tak pernah dengar saya cakap. Tak pernah dengar cakap. Sama ada di kawasan tu ada ahli parlimen ke tidak. Patutnya rakyat di sana kena cek tengok ahli parlimen kamu cakaplah tentang kawasan parlimen mereka. Dan saya melihat kadang-kadang dia punya bercakap tu kadang-kadang, sedangkan selalu saya katakan dia orang ni ahli parlimen, dia ada lawmaker dalam bahasa Inggeris. Mereka pembuat undang-undang. Artinya kalaulah sesuatu masalah rakyat, contoh tadi saya dah cakap dah, ini sudut pandangan Saudara Zamel lah, selalu bercakap dengan orang lain, kita cakap contoh apabila mereka membangkitkan ketiadaan beras putih tempatan. So jadi merabui bahawa adanya kata-kata dan sebagainya, dan minta supaya beras putih tempatan itu mesti berada di pasaran. Bagi saya, kenapa tidak bawa usul undang-undang? Bawa usul dalam Dewan Rakyat, saya dengan ini mengusulkan supaya Menteri Pertanian dan Keterjamin Makanan melaksanakan satu rang undang-undang. Kalau beras putih tak ada di pasaran ada sebab kartel, maka dia hendaklah dihukum sepenuhnya. Bawa usul. Saya rasa kalau itu jadikan. Dan orang panggil batai lesen mereka. Cuma satu saya nak bagi tahu. Macam isu rakyat, saya nak bagi tahu lah, kadang-kadang mungkin ahli parlimen yang ada di parlimen 222 sebahagian kecilnya mungkin tak faham. Nak kata bodoh tak bodoh, kalian ahli parlimen. Tetapi kalian tu ahli parlimen, di dalam parlimen tu saya dipahamkan. Gaji besar satu. Ada kementerian, ada pegawai-pegawai yang duk pegang pen duk tengok ahli parlimen ni cakap apa. Kalian, saya bagi contoh arau lah. Tiba-tiba yang berhormat Datuk Seri Syahidan beritahu, tolong kementerian yang jaga ni, Kementerian Pertanian dan sebagainya, tolong mai cek sat di arau. Di arau ni ada masalah. Saya bagi tahu, saya minta dia cakap dalam parlimen. Sebagai seorang ahli parlimen, kalau dia cakap dalam parlimen tentang isu rakyat di kawasan-kawasan tertentu, pegawai akan ambil serius. Kalau Zamel Ibrahim cakap di kedai kopi ke apa, pegawai buat relax, buat diam. Kamu ahli parlimen. Tak kira lah ahli parlimen Kota Baru ke, Marang ke. Marang ada tak? Kadang-kadang tak ada. Marang ke, atau mungkin di rakyat di sana okey lah kot. Tak tahu lah. Mana-mana kamu boleh suarakan kepada kementerian yang berkaitan. Okey apa? Ini kamu nak minta peruntukan. Tak apa, sekarang kamu cakap pasal isu apa? Isu ladang. Kamu cakap di parlimen, minta kementerian yang jaga ladang, sawit, apa semua. Pergi tengok saat ni ada orang duk curi apa. Polis pun boleh bertindak. Pihak yang penguatkuasa pun boleh bertindak. Ya, kalau benar dibangkitkan di parlimen. Di parlimen. Itu saya kata akhirnya gerhana lah dari rakyat yang memilih dia orang sebagai ahli parlimen, mengharapkan mereka. Ini kita cakap di parlimen macam Presiden PAS. Dia ada ruang untuk cakap panjang. Geng-geng ahli parlimen lain pun akan bagi ruang dia cakap. Tapi tak pernah pun saya dengar isu rakyat di kawasan Terengganu. Di Paguh ke apa, tak cakap. Orang panggil ni kadang-kadang benda penting tak main. Kadang-kadang benda isu bajet ke apa, nak hentam balik PMX ke, ni apa dia ni tak betul ni. Main lah waktu ni. Tapi bila di luar parlimen cakap ini tak betul lah, PMX ni apa ni, malaikat ke, jin kepret ke apa semua. Itu tak betul lah. Di parlimen tu ruang terbuka sampai satu, kalau saya salah saya minta maaf, abang tolong bukti. Sampai ada satu undang-undang di dalam parlimen itu, ahli parlimen hang boleh cakap apa pun tak boleh ambil tindakan. Jadi ini ruang ada immunity. Kecuali dia tak boleh sentuh raja-raja Melayu. Keputusan mahkamah. Jadi ini ada ruang untuk kita marah Menteri Pertanian. Marah kat Datuk Seri Muhammad Sabu. Ini apa ni, beras apa? Ini peluang. Ahli parlimen. Bukan berlalak dekat petah-petah. Tak payahlah nak melalak dekat ni. Macam Zamel Ibrahim tak apalah pasal saya tak jadi ahli parlimen. Lagi
Boleh belum lagi. Cuba orang panggil pimpinan bagi kita jadi ahli parlimen, mana boleh tahu lah nak ajak muka-muka tu. Itu saja melawak. Tapi ini maksud saya di sini. Ini ruang terbaik. Begitu juga macam tadi kita sebut tentang MCA. Tak payahlah kata nak gila jawatan ini, gila jawatan itu. Bukan saja MCA, parti-parti lain termasuk dalam PKR, dalam amanah, dalam UMNO sekalipun, DAP sekalipun. Buat kerja bagi rakyat tengok, PMX pun tengok, Timbalan Perdana Menteri 1, 2 tengok, oh dia ni okey. Yang ni kita bolehlah lantik dia jadi pengurusi apa-apa. Ini inisiatif sendiri kepala otak Datuk Seri Zahid nak tarik, nak bagi ada juga khidmat, ada peranan kepada presiden. Bagi macam ni pun tak kena, bagi macam tu pun tak kena. Dan saya dipahamkan Presiden MCA dia terima dan dia kata ini jangka masa panjang, kita kena melihat jauh. Jadi kalau Presiden MCA ni teguran sebagai kawan, dia pun kawan kita lama, bagi teguran yang bernas kepada ahli di bawah, pimpinan di bawah, termasuk kepada bekas pimpinan. Ni aku jadi presiden ni, aku nak atok macam ni, nak bagi keadaan lah ni. Dia sekarang ni ahli MCA pun kena faham kita bukan kontrol dominan dalam kerajaan ini. Jadi kita ni baru duduk dalam sebelum ni kita anggap mereka semua geng jahat. Sekarang kita duduk dalam ni, kita nak buat baik. Kita mau mereka jadi baik, dia orang pun mau kita jadi baik. Jadi pakat-pakat baiklah dalam mentadbir Malaysia ini. Untuk jadi baik. Itu saja. Okey, saya Zamir, saya kadang-kadang saya siap bila Ustaz Zamir datang. Memanglah saya datang terjabat ke studio saya ni. Cuma bila saya bagi ruang dia bercakap tu, saya diam. Sebab apa? Kalau dia cakap okey, kalau tak okey seriau. Sebab ayat-ayat yang digunakan bukan macam tadi ni saya imbas balik. Saya niat saya hadir sini, saya menawarkan diri tau ni. Dan saya terima kasih kepada Datuk Seri Kamal ni kerana sudi menerima, sebab saya nampak laporan-laporan media ni lari tajuk sangat. Saya nak sebut satu-satu ni, semua top nama hebat-hebat. Tolong perbetuli balik Datuk Seri Najib. Dia tak cakap saya minta maaf kerana saya curi duit. Dia tak cakap macam tu. Tolonglah, saya rayu kepada pimpinan. Tunggulah keputusan mahkamah. Saya rayu kepada kepimpinan dalam media-media cetak ni, perbetul lah. Tak bagus macam ni, tak baik. Saya baca detail lagi. Bercakap kepada masyarakat ini, dia menyifatkan jawatan itu sebagai tidak sepadan dan menyatakan kemimbangan ia boleh menjejaskan imej MCA. Dengan harapan WI akan menolak jawatan itu, T menegaskan bahawa MCA adalah mengenai politik dan bukan perniagaan. Kita perlu melihat persediaan untuk pilihan raya umum akan datang yang penting bagi MCA dan kerajaan campuran. Kita harus memberi tumpuan untuk mencipta generasi pemimpin yang akan datang. Ini mesti fokus utama kita, bukan meneroka peluang perniagaan, katanya. Okey, tuan-tuan, itu menyokong kerajaan. Apa pada dapat main Assalamualaikum.